كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاتفاق والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير باتباع وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi Surau, ahli-ahli jawatan surau, para guru, para muallim, tuan-tuan haji, puan hajat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita merampakkan tinggi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan keizinannya, dengan rahmatnya, dengan keberkatannya dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan sama-sama kita mengaminkan bacaan doa daripada imam, dan sama-sama kita tadabbur sedikit ilmu. Mudah-mudahan apa sahaja usaha yang kita lakukan, tenaga yang kita gunakan, masa yang kita luangkan, mudah-mudahan Allah hitung dan Allah catat sebagai amal kebaikan kita, amal kebaikan kita ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab nanti. Betul-betul pokok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur juga kita selamanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana sehingga ke saat ini Allah SWT masih mengurniakan kepada kita pelbagai nikmat. Dan Allah SWT masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk kita bersama-sama masuk kepada tahun baru 2024. Dan juga pada hari ini kita dah pun berada pada bulan Rejab, pada bulan Rejab 6 Rejab pada hari ini. Pejam celik sekejap saja masa berlalu. Rajab, Syaban, kemudian Ramadan. Jadi bila bertukarnya tahun, bertambahnya tahun, maka bertambahnya umur kita. Bila mana bertambahnya umur kita, maka semakin singkat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu berapa lagi baki yang ada umur kita ni. Kita tak tahu berapa lagi yang tinggal. Cuma harapan kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam kesihatan. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan ibadah kita, dan apa sahajalah yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Kemudian bila kita masuk saja tahun baru ni, kadang-kadang terfikir di fikiran kita bahawa tahun baru mesti azam baru. Kadang-kadang azam tahun lepas pun kita lupa, tak capai lagi azam tahun lepas. Tapi walau macam mana pun, azam tahun baru ni, sama ada tahun hijrah ataupun tahun Masihi, ada orang tanya, kenapa sambutan tahun Masihi ni lebih meriah daripada sambutan tahun hijrah. Tapi terpulanglah, tak kisah, kita nak sambut kedua-duanya pun boleh, tak jadi masalah. Yang penting kita sebagai orang Islam, keazaman kita tu bukanlah berdasarkan tahun ataupun masa-masa tertentu. Kita sebagai orang Islam, pastinya setiap masa, setiap saat kita nak memperbaiki segala amalan kita. Paling utama, kalau kata dalam kehidupan kita ada azam baru nak dapat kerja lebih baik, ataupun nak kumpul harta lagi, ataupun apa sajalah, nak tambah isteri lagi mungkin, mana tahu ada azamnya tu, tak kisah terpulang.
Tapi yang paling aula sekali, yang paling utama, jangan kita lupakan bahawa azam kita untuk memperbaiki, menambah ibadah kita, amalan kita. Itu yang paling aula. Kalau tahun lepas duha kita tak pernah tinggal, duha kita tak pernah tinggal 2 rakaat, mungkin azam kita tahun ni dapat buat duha 4 rakaat. Sebab Allah dah bagi nikmat masa tu. Setiap hari tak pernah miss duha 2 rakaat. Kita azam doa, mudah-mudahan Allah memudahkan tahun ni, sepanjang tahun ni dapat duha 4 rakaat. Atau apa sahajalah yang berkaitan dengan ibadah kita, paling aula sekali, paling utama. Sebab itu kita hisap-hisaplah sedikit pahala kita, ibadah kita terutamanya, sebelum Allah hisap amal ibadah kita, amal kebajikan kita. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana keazaman kita, cita-cita kita untuk mencapai kehidupan yang terbaik dan juga mencapai kebahagiaan bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut wa fa iza azamtu fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu berazam, bertekad, maka bertawakal. Jangan kita lupa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejayaan kita, ilmu kita, hidupnya kita ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan daripada, kalau kita kerja baik, bukanlah asbab kita belajar pandai, tapi asbabnya mesti datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kalau kata belajar universiti, doktor dan sebagainya, tapi bila masa kerjanya tak jadi doktor. Belajar tinggi-tinggi ijazah, tapi contoh ijazah perguruan, balik keluar untuk bekerja tak dapat jadi guru pun. Jadi pencapaian kita dalam akademik bukanlah menjamin kehidupan kita. Yang pastinya semuanya datang daripada Allah SWT. Mungkin walaupun tak berjaya jadi guru, mungkin berjaya dalam perniagaan dan sebagainya, kita tak tahu. Semuanya mestinya datang daripada Allah SWT, dan pastinya datang daripada Allah SWT. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, InsyaAllah pada malam ini kita sambung kitab Qalbun Salim Syarah Penawar Bagi Hati. Yang lepas, bulan lepas saya dah kongsikan berkaitan dengan tanda-tanda sakit hati. Tanda-tanda sakit hati. Antaranya tidak mengetahui sesuatu dengan hikmah, tidak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak dapat merasakan kelazatan ketika kita beribadah, dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya tidak mengutamakan akhirat daripada dunia. InsyaAllah pada malam ini saya kongsikan seberapa banyak yang mungkinlah penyebab utama penyakit hati. Penyebab utama penyakit hati. Yang lepas, tanda-tanda hati sakit. Ini penyebab utama sakit, penyakit hati itu. Al-Fakir menyebut bahawa, pengarang menyebut dalam kitabnya ini bahawa penyebab utama untuk semua penyakit hati ini adalah tidak lain, tidak bukan, adalah tunduk kepada hawa nafsu. Terlalu mengikut hawa nafsu. Ubatnya apa? Ubatnya tak lain, tak bukan, tak boleh nak pergi beli dekat farmasi, jumpa doktor dan sebagainya. Ubatnya tak lain, tak bukan, dengan mengawal dan melawan hawa nafsu itu sendiri. Ubatnya itulah ubatnya. Ubatnya itulah. Jadi banyaklah cara kita nak mengubati penyakit hati kita, penyakit yang berkaitan dengan qalbun kita. Banyaklah caranya tu. Antara yang boleh kita merawat hati ni, sebab apa kita kena rawat hati kita ni? Kalau kita dah tahu dah tanda-tanda penyakit hati tu, 3 tanda penyakit hati tu, kalau kita dah tahu, kena cepat-cepat kita rawat hati tu, rawat sakit hati tu. Sebab apa? Bila hati ni dah sakit,
dah ada penyakit hati ni, maka kadang-kadang kita ni dah tak sensitif lagi dah dengan dosa. Dah macam biasa je, kalau kita buat sesuatu kesalahan, maksiat, macam perkara biasa saja kita buat, macam perkara biasa saja. Dah tak rasa apa-apa, dah tak rasa apa-apa. Dan juga pentingnya untuk kita merawat hati ini supaya kita dapat menahan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat menahan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya banyaklah dalam Al-Quran disebut berkaitan dengan penawar-penawar hati. Ada selawat berkaitan dengan hati, zikir berkaitan dengan hati, malah doa pun banyak berkaitan dengan hati. Tapi apa yang boleh kita buat untuk kita kawal hati kita ni, untuk kawal penyakit hati kita ni, antaranya banyaklah caranya, tapi antaranya kita kurangkan bercakap. Kita kurangkan bercakap. Kalau mungkin banyak kita bercakap, mungkin kita tak perasan rupanya banyak salahnya tu. Rupanya banyak menyakiti hati kawan-kawan kita, hati orang yang mendengar. Malah tak dapat bagi manfaat pun kepada orang yang dengar, malah kepada diri kita pun tak ada manfaat. Jadi kita kurangkanlah bercakap. Tapi kalau orang tu memang satu hari tak bercakap, tak boleh. Bukan saja jumpa kawan, seorang-seorang pun bercakap juga. Ada orang macam tu. Dia seorang diri pun dia bercakap. Seorang diri dia pun bercakap. Tapi kita kurangkanlah, kita kawal bahawa bila kita jumpa dengan orang, apa yang kita nak luahkan tu, nak cakapkan tu, nak borakkan tu, nak bualkan, pastilah memberi manfaat kepada diri kita terutamanya dan juga kepada orang yang mendengar. Kita ambil contoh Nabi SAW, apa yang Nabi sampaikan. Sebab itu sahabat pada ketika zaman Nabi SAW akan mengambil peluang bila mana Nabi duduk di dalam masjid. Selesai saja Nabi solat, kalau kata Nabi nak duduk tu, pasti ada sahabat yang berada di sekeliling Nabi SAW. Untuk apa? Mendengar apa yang Nabi nak sampaikan, untuk mendengar apa dakwah yang akan Nabi sampaikan. Sebab apa? Apa yang keluar daripada mulut Nabi ni, kata-kata Nabi ni, semuanya ke arah kebaikan. Semuanya mengajak kepada mentauhidkan Allah SWT pada ketika ini. Semuanya untuk menyegah daripada melakukan maksiat kepada Allah SWT. Kita ambil contoh Nabi SAW. Tapi susah nak kan? Susah. Sebab tu kita dianjurkan bila masuk saja bulan Rajab ini, kita cuba-cubalah, cuba-cuba untuk tak melakukan kesalahan ataupun tak berbuat maksiat, ataupun apa sajalah yang mana diri kita saja yang tahu apa maksiat yang kita buat biasanya. Sebab apa? Bila kita istiqamah 3 bulan ni, Rajab, Syaban, Ramadan, selesai saja Ramadan, mudah-mudahan kita lupa nak buat maksiat. Macam mana cara kita nak buat maksiat? Macam mana fikiran kita nak buat kesalahan? Macam mana fikiran kita nak buat keburukan dan sebagainya, kejahatan dan sebagainya. Mungkin Allah bantu kita untuk hilangkan rasa tersebut. Sebab itu dalam bulan Rajab, Syaban ni, bila mana kita buat amal, maka gandaan pahalanya lebih. Gandaan pahalanya lebih, Allah bagi lebih gandaan. Tapi tak boleh kita lupakan juga bila mana kita buat kesilapan, kesalahan, lebih-lebih lagi yang mendatangkan dosa kepada Allah SWT, maka azabnya juga, dosanya juga digandakan oleh Allah SWT. Jadi kita cuba-cubalah, kita cuba kurangkanlah, kita cuba kurangkan. Jadi kita kurangkan bercakap. Allah SWT berfirman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Berkaitan dengan bercakap, Allah SWT berfirman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, Allah kata falyakul khairan, maka cakaplah yang baik-baik, khairan. Falyakul khairan, maka cakaplah yang baik-baik. Sebut dekat sini Allah SWT ingatkan kepada kita bahawa sekiranya kita ni beriman
dengan Allah dan hari akhirat, maka cakaplah perkara-perkara yang baik. Kalau tak mampu kita nak cakap perkara yang baik, awliyas, atau kita diam, atau kita senyap. Allah yang cipta kita, Allah tahulah macam mana sifat kita ni. Maka Allah bagi peringatan kepada kita. Allah bagi ingatan kepada kita, yang mana kita ni memang selalunya lupa. Kita ni selalunya lupa. Jadi Allah ingatkan kepada kita. Kalau kita tak mampu nak bercakap perkara-perkara yang baik, lebih baik kita diam. Jadi kita kawallah percakapan kita. Kemudian jaga emosi kita. Emosi ni banyaklah. Emosi termasuklah nafsu kita, nafsu harta benda, nafsu makan, kesemuanya lah. Nafsu ni ada nafsu yang baik, ada juga nafsu yang tak baik. Nafsu yang tak baik itulah yang nak kena jaga. Nafsu yang tak baik itulah yang kita nak kena jaga betul-betul. Dan seterusnya, pastinya selalu ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara, banyak cara lah. Zikrullah, dengan kita berzikir dengan Allah. Zikir ni, zik ni maksudnya ingat. Zikrullah, ingat Allah. Zikir ni ada zikir qalbun, ada zikir fi'lun, ada juga qalbun, fi'lun. Satu lagi saya terlupa. Zikir qalbun ni, kita ingat Allah ni melalui hati kita ni. Kita ingat Allah melalui hati kita. Kadang-kadang bila malam sebelum kita lelapkan mata, kita teringat Allah. Dengan cara mana? Ingat dosa-dosa kita. Ingat dosa-dosa kita. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ni banyak sangat cakap yang bukan-bukan. Ada mengata kawan dan sebagainya. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ni terlupa nak derma. Sampai nak tidur baru teringat lupa nak derma. Biasanya derma, tapi nak tidur baru ingat lupa derma. Itu zikir. Ingat Allah melalui hati kita. Ingat Allah melalui hati kita. Itu cara kita muhasabah diri kita. Tak kira lah sebelum tidur ke, ataupun kita nak buat sesuatu ke, teringat akan Allah SWT dalam hati kita ni, tak jadi kita nak buat perkara tersebut. Terutamanya perkara-perkara buruk lah. Baru kita nak buat, teringat. Maksudnya hubungan kita dengan Allah tu masih ada, melalui hati. Kemudian zikir fi'li, ingat Allah melalui perbuatan. Dengan cara mana? Kita berbuat baik, kita sedekah. Itu semua melalui perbuatan. Semuanya melalui perbuatan. Kita teringat je, cepat-cepat kita bantu orang. Kita tengok orang dalam kesusahan, cepat-cepat kita bantu. Itu zikir, ingatan kita dengan Allah SWT. Semua ni kan kullu ma'rufin sadaqah. Semua perkara kebaikan itu merupakan sedekah. Itu Nabi kata, kullu ma'rufin sadaqah. Jadi zikir kita, ingatan kita melalui perbuatan kita. Dan juga satu lagi, zikrul qawli. Zikir melalui lisan kita, percakapan kita. Dengan cara kita istighfar, bertasbih, bertasmih, bertahlil, atau apa sajalah, baca Quran dan sebagainya. Itulah ingatan kita. Kena selalu ingat kepada Allah SWT. Kena selalu ingat kepada Allah SWT. Dan juga menjaga pergaulan kita, untuk mengelakkan, untuk cara-cara kita mengekang hawa nafsu kita ini. Jaga pergaulan kita. Bukanlah kita kawan dengan orang yang baik-baik saja. Kita tengok kawan kita ni cakap yang bukan-bukan, kelakuan dia pun tak senonoh, kita jauhkan diri kita. Bukanlah begitu maksudnya. Tapi kalau kita tahu, kita mampu nak menasihati, kita cubalah nasihat. Kita cuba nasihat. Sebab apa? Kita tahu perkara tersebut. Mungkin sahabat kita tadi tu tak perasan kelakuan dia, cakapan dia dan sebagainya. Kita lah yang tahu ni, yang ada ilmu, sampaikan kepada dia. Sampaikan
sampaikan kepada dia. Qul ma'ruf bil sadaqah. Kebaikan yang kita buat itu menyampaikan perkara baik itu, amar ma'ruf nahi munkar itu juga pasti ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga pergaulan kita. Kalau kata nasihat pun dah apa saja dah, jangan kita sampai menyinggung perasaan sahabat kita tu. Perlahan-lahan lah. Kalau kata bersama-sama tu, bila berbual, bercakap sesuatu, kawan kita ni asyik konten orang aja, cepat-cepat kita angkat kaki. Cepat-cepat kita angkat kaki. Jangan sama-sama kita kutuk orang dan sebagainya. Dan bila kita angkat kaki kita tu, nak tak bersama dengan mereka tu, kena jaga juga hati kita ni, supaya tak ada kata-kata kecil hati kita ni yang mengata kawan kita tu. Kena jaga juga hati kecil kita, supaya tak ada bercakap-cakap mengenai kawan kita, keburukan kawan kita. Kita dah tahu kawan kita ni bila cakap semuanya mati hamun dan sebagainya. Jangan kita pula sama macam sahabat kita. Kita dah nasihat, kita gerak, kita beredar, hati kita pula nak kena jaga. Hati kita nak kena jaga. Baik, selainnya mungkin juga kita boleh lebihkan membaca Al-Quran yang paling mudah. Lebihkan membaca Al-Quran paling mudah. Sebab apa? Al-Quran ini boleh melembutkan hati kita. Dengan cara kita kena baca Al-Quran ini bersama dengan tafsirnya lah, supaya kita faham apa yang kita baca. Kita baca Al-Quran, banyakkan membaca Al-Quran. Sebab Sayyidina Umar sebelum dia memeluk agama Islam, dengan Al-Quran lah Allah memberi hidayah kepada dia. Dia dengar dia bacaan adik dia, bacaan surah Taha tu, maka terus Allah bagi hidayah kepada Sayyidina Umar. Begitu hebatnya mukjizat Al-Quran ini. Betapa besarnya mukjizat Al-Quran ini. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Antara penyebab utama sakit hati ini adalah menurut kehendak hawa nafsu. Jadi ubatnya dengan cara kita melawan hawa nafsu kita. Kita jangan jadikan nafsu kita ini sebagai Tuhan kita, sebagai ketua dalam diri kita. Kita kena kawal dan jaga. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan berkaitan dengan celaan terhadap orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ada beberapa ayat yang ditulis oleh pengarang yang berkaitan dengan celaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang yang mengikut hawa nafsu. Sebagaimana contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu 'alaihi wakila. Sadaqallahul azim. Maksudnya, nampakkah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipuja lagi ditaati, maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya supaya jangan sesat? Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini berkaitan dengan orang-orang kafir musyrikin ketika itu. Orang-orang kafir musyrikin yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka. Dengan cara macam mana? Dengan cara tidak mengikuti dakwah Nabi SAW, menolak dakwah Nabi SAW, menolak dakwah Nabi SAW. Sebab kehendak nafsu ni biasanya dia berlawanan dengan kehendak Allah SWT. Sebagai contoh, kalau kita melakukan kejahatan, pasti pada waktu ketika itu, saat itu, kita tak ingat Allah dah. Kita tak ingat Allah. Contohlah macam saya,
tangkap orang yang berbuat maksiat ni dekat hotel, dekat rumah, pasti pada ketika itu dia tak ingat pun adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ingat, pasti dia tak akan melakukan perkara tersebut. Pasti dia tak pergi ke rumah perempuan tadi tu, ataupun tak pergi check in hotel, ataupun tak pergi ke premis judi, kalau dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana nafsunya itu dah mengawal dirinya, tak apalah, sekejap aja, sekejap aja, singgah aja, singgah saja. Nafsu dah mengawal dirinya, maka dia lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jangan biar akal kita mengawal, jangan biar nafsu kita mengawal akal kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita akal, manusia ni Allah bagi kita akal supaya akal kita mengawal, terutamanya nafsu kita, supaya mengawal nafsu kita. Ada orang kita tangkap judi, contohlah tuan, kita buat operasi premis judi ni, Toto Magnum dah macai kuda, kita pergi, alasan ni kadang-kadang apa? Saja nak tengok ni ustaz, saja masuk ni nak cari kawan, saja masuk nak tengok-tengok, itu alasannya. Itu alasannya. Sedangkan kalau tuan-tuan lah, kalau lah tuan-tuan lalu kedai judi tu, lalu tuan-tuan berhenti dalam kedai judi tu, diri kat kaki lima tu berhenti, kat dinding kedai judi tu sebelah atas ada satu penjuru yang menyebut, bagi amaran bahawa orang-orang Islam tidak boleh bermain judi. Orang-orang Islam tidak boleh membeli nombor ekor, ada ditulis. Tapi ialah premis judi ni bukan orang Islam punya, orang Cina. Diletaknya dekat atas, patutnya letaknya dekat kaunter ataupun pintu utama, masuk-masuk dah nampak, tapi diletaknya dekat atas. Nombornya lebih besar daripada signboard amaran tadi. Jadi begitulah, bila nafsu ni gagal, bila akal gagal mengawal nafsu, maka itulah datangnya bisikan-bisikan syaitan tadi tu. Masuk sekejap aja, dah lalu ni nak pergi kedai makan ni, kakinya pula bisikan syaitan masuk sekejap, tengok saja, tengok saja, tengok saja, singgah saja. Kebetulan ada operasi pula, nasib tak baiklah, nasibnya tak baik. Jadi begitulah, bila nafsu kita tak dapat mengawal, tak dapat kawal, maka ketika itu tidak ada Allah dalam diri kita. Iman kita memang turun habis dah, memang turun habis iman kita. Jadi kena kawal kita. Sebab nafsu kita ini dirosakkan dengan dalam tiga keadaan. Nafsu manusia ini dirosakkan dalam tiga keadaan. Yang pertamanya, nafsu kita ini, manusia ini berkehendakkan kepada keduniaan, berkehendakkan kepada keduniaan. Kalau sebut dunia ni, harta benda lah yang paling mudah, harta benda. Kalau ada harta, ada duit banyak dekat bank, nak kumpul lagi, nak kumpul lagi, nak kumpul lagi, nak kumpul lagi. Kalau ada rumah dah, nak tambah lagi, renovate, besarkan lagi, ataupun tambah rumah lagi, ataupun apalah sebagainya. Nafsu. Ataupun ada isteri, nak tambah lagi. Tak ada masalah. Dalam Quran ada sebut, Quran ada sebut. Jadi walau macam mana pun urusan dunia kita ni, nafsu tu kena jagalah. Jangan kita sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai kita berlebih-lebihan. Maka duit ada banyak, kita kumpul lagi, Allah bagi, Allah bagi nikmat, harta benda, duit banyak, murah aja rezeki tu, Allah limpahkan rezeki lagi. Kita balikkan rezeki yang Allah nikmatkan tadi tu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balikkan nikmat tadi tu untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita simpan rugi kita. Satu hari Allah tarik nyawa kita. Kalau adik-beradik, anak-beranak kita tak berebut harta yang kita tinggalkan tu, alhamdulillah. Tapi asbab
harta benda yang kita tinggalkan tu menjadi asbab bergaduhnya anak beranak kita, adik-beradik kita. Berat kita nak menjawab. Berat kita nak menjawab. Hati kita ni berkehendakkan kepada keduniaan. Yang keduanya, hati kita ni dirosakkan dengan inginkan pujian daripada manusia. Inginkan pujian daripada manusia. Dalam hati ni, hati kita ni banyak sangat sifat sum'ah, riak, takabur, ujub. Semuanya ada dalam hati kita. Susah kita nak kurangkan. Itulah. Contoh bila kita datang masjid, surau, derma tu dah bawa duit dah, niat dah cantik dah, dah hidup niat. Maka sampai masjid nak derma dah, bawa duit masuk dalam kerja. Sampai surau, jumpa dah tabung tu, nanti dulu lah. Tengok belakang, imam sampai, cepat-cepat kita selok kucuk kita masukkan duit. Supaya apa? Nak menunjuk bahawa itulah kebaikan yang kita buat. Ataupun tak ada orang tengok pun, tapi hati kita pula ni mungkin dalam tabung ni saya saja yang derma kat ni. Semua duit saya je dalam tabung. Tak pernah pula tengok orang lain derma. Ada sum'ah pula, ada wujud pula. Kita saja yang baik. Kena berjaga-jaga dengan hati. Yang terakhir sekali, silap faham kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita salah faham dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni segala apanya la haula wala quwwata illa billah. La quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampai surau ni pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dapat bercakap depan ni pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izinkan, tak bercakap saya kata. Begitu juga yang lain-lain lah. Terutama dalam kehidupan kita. Allah bangkitkan kita daripada tidur juga dengan izin Allah SWT. Allah dah bangunkan kita daripada tidur, kita dapat berjalan berdiri, semuanya berkehendak daripada Allah SWT. Tapi kadang-kadang kita ni manusia kurang bersyukur dengan Allah SWT. Bangun tidur, kita lupa nak ucap syukur, kita lupa nak baca doa. Yang kita tahu bangun tidur, terus kita ingat hal-hal dunia. Mati siap-siap nak pergi kerja terus. Tak teringat pun kita utamanya doa kita lupa. Bangun tidur sepatutnya kita ibadah dulu. Bangun tidur terus ingatkan solat subuhnya tu. Kalau awal ingatkan 2 rakaat sebelum subuh. Semuanya berkaitan dengan ibadah. Sebab apa? Ianya membantu kita untuk sentiasa mengingati Allah SWT. Itulah perkara-perkara yang membantu mengingatkan kita kepada Allah SWT. Sebab semuanya dengan kehendak Allah SWT. Jadi kadang-kadang salah faham kita. Salah faham kita. Allah uji kita dengan nikmat, kita semakin jauh dengan Allah SWT. Semakin jauh kita dengan masjid dan surau. Allah uji kita nikmat. Allah bagi kita harta benda, kereta mewah. Maka jauh perjalanan kita tu, makan angin, berjalan sana sini. Kita sibuk fikirkan dekat mana kita nak tidur, dekat mana kita nak pergi tempat-tempat menarik. Tapi kita lupa dekat mana kita nak berhenti solat. Dalam kereta kita tanya anak kita, nak makan kat mana ni, nak berhenti R&R mana ni, makan dulu. Habis makan baru kita lepas makan ni baru solat. Itu yang paling utama, kita dunia dulu. R&R mana kita nak berhenti makan. Sepatutnya kita ubah. Kita solat kat mana ni, nak berhenti R&R mana solat. Baru dah lepas solat tu kita makan. Baru dah kita makan. Sebab apa? Allah SWT dah sebut dah, manusia ni bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kamu melebihkan dunia.
bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat itu khairun, lebih baik dan kekal selama-lamanya. Jadi silap faham kita. Semuanya datang daripada Allah SWT. Bila Allah uji dengan nikmat. Tapi bila Allah uji kita dengan sakit, kadang-kadang ada manusia Allah uji dengan sakit, makin dekat dia dengan Allah SWT. Itulah masa dia nak dekatkan diri dia dengan Allah SWT. Sebab apa? Mungkin bila gerak sikit Allah bagi sakit tu, sakit badan ke, demam ke apa ke, gerak sikit Allah. Nak bangun sikit Allahu Akbar, batuk sikit Allahu Akbar. Semuanya Allah. Sebab apa? Rasa sakit tu Allah. Nak berjalan tak boleh Allah. Susahnya nak jalan, ya Allah. Semuanya Allah. Tak lekang lagi mulut dia tu dengan Allah SWT. Tapi bila mana Allah bagi dia nikmat kesihatan, 10 langkah dia pun lupa Allah, tak sebut Allah. Bangun dia tak sebut Allah, duduknya tak sebut Allah. Bila Allah bagi nikmat, semakin jauh dia dengan Allah. Bila Allah bagi dia ujian, dekat sangat dia dengan Allah SWT. Jadi begitulah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT. Itu juga nak menunjukkan keimanan kita kepada Allah SWT. Bila Allah bagi kita nikmat, kita bersyukur. Allah bagi kita ujian, pun lebih lagi syukur kita kepada Allah SWT. Lebih lagi syukur kita kepada Allah SWT. Jadi itulah 3 keadaan. Nafsu kita rosak. Rosaknya nafsu kita ini dengan 3 keadaan. Jadi ada lagi ayat, beberapa ayat lagi. Antaranya firman Allah SWT dalam surah Al-Qasas ayat 50, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sadaqallahul azim. Maksudnya kemudian kalau mereka tidak dapat menerima cabaranmu wahai Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanyalah menurut hawa nafsu mereka. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak berdasarkan hidayah petunjuk daripada Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberi pinjaman, sesungguhnya Allah tidak memberi pimpinan kepada kaum yang zalim, yang ini yang berdegil dalam keingkarannya. Ini antara celaan Allah SWT terhadap orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu. Kemudian kalau mereka tidak dapat menerima cabaranmu wahai Muhammad, orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu menentang dakwah Nabi SAW, tidak menerima mukjizat Nabi SAW, tidak menerima Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka ini Allah sebut mengikut hawa nafsu mereka. Maka Nabi SAW mencabar kepada mereka ni, orang-orang kafir ni, bahawa kalau kamu tidak beriman kepada Al-Quran ini, maka datangkanlah kepadaku kitab yang lebih baik daripada Al-Quran. Datangkanlah kepadaku kitab yang lebih baik daripada Al-Quran. Itulah cabaran Nabi SAW. Kalau orang-orang kafir ini menerima cabaran Nabi SAW, maka sedangkan mereka dah tahu dah mujizat-mujizat yang Allah bagi kepada Nabi SAW sebagai bukti kerasulan Nabi SAW, sebagai buktinya benarnya dakwah Nabi SAW, sebagai bukti benarnya Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi SAW, agama yang paling utama sekali. Tapi mereka ni tetap berdegil, malah mengingkari apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka mereka ini mengikuti hawa nafsu mereka, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan mereka. Malah mereka mencabar pula. Mereka mengatakan kepada Nabi bahawa kalau ada kitab yang lebih baik daripada Al-Quran, maka mereka ini tak mampu membawakan kitab yang lebih baik daripada Al-Quran.
Malah mereka ini lebih sesat daripada orang yang menuruti hawa nafsu. Sesungguhnya Allah tidak memberi pimpinan kepada kaum yang zalim. Maka Allah, hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana contohnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada Abu Sufyan, antara sahabat Nabi SAW, yang mana menentang Nabi ketika Fathul Makkah, ketika pembukaan Makkah. Allah bagi hidayah kepada sahabat Nabi Abu Sufyan. Maka lamanya penentangan Abu Sufyan ini dengan Nabi SAW ketika Fathul Makkah, Allah bagi hidayah kepada Abu Sufyan ini untuk bersama dengan Nabi SAW. Hidayah ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam kehidupan kita ni, dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita dah siap-siap dah, siap-siap nak pergi singgah masjid surau, tapi dalam kesibukan kita ni, Allah tak izinkan, terus saja kita, terus kita laju je melalui masjid surau tu. Kadang dalam perjalanan kita, dah tahu dah waktu nak azan tu, depan ni ada masjid, berhenti depan ni lah. Dah ada niat dah nak berhenti kat depan ni, dah nak masuk waktu. Sayang ni perjalanan kita tadi tu, terus dulu lah. Mesti kat depan ada lagi masjid surau, terus lagi. Dalam kereta dah azan, tak jumpa pula masjid surau, terus lagi, terus lagi, terus. Itulah hidayah. Hidayah. Kalau Allah kata, Allah izinkan kita berhenti dekat surau sebelum azan, maka Allah kun fayakun. Allah benar kalau Allah izinkan. Tapi kalau Allah tak izin, begitulah keadaan kehidupan kita. Begitulah keadaan kehidupan kita. Walau macam mana pun kita kena usaha, usaha supaya dipermudahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipermudahkan ibadah kita, untuk kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nafsu kita ini tidak mengawal akal fikiran kita. Nafsu kita ni tak mengawal akal kita. Itulah antara beberapa ayat yang disebut oleh pengarang berkaitan dengan celaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang tidak dapat mengawal, orang-orang yang hanya mengikut hawa nafsu. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah antara definisi. Kita baru saja habis definisi berkaitan dengan ilmu tasawuf. Baru saja habis definisi berkaitan dengan ilmu tasawuf. Sebagai ulangannya, ilmu tasawuf ini untuk mengenal sifat-sifat dalam diri kita. Sifat utamanya sifat mahmudah dan sifat mazmumah. Paling utamanya sifat mahmudah dan sifat mazmumah. Jadi begitulah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan sifat-sifat ini. Antara yang disebut di dalam yang telah saya kongsikan yang lepas. Bagaimana kaedahnya untuk kita mengawal hati kita ni, supaya dalam diri kita ni tetap ada sifat mahmudah yang lebih daripada sifat mazmumah. InsyaAllah pada akan datang kita masuk kepada perkara kedua, iaitu kebaikan kita mempelajari ilmu tasawuf. Jadi mohon maaf daripada saya, yang baik itu datang daripada Allah SWT. Segala kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.